Maka bila mana Abu Talib wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sangat duka cita. Kerana kedudukan Abu Talib bukanlah seperti bapa saudara. Abu Talib umpama bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Talib menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umpama anaknya. Abu Talib menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi anaknya sendiri, iaitu Ali bin Abi Talib. Bila mana Abu Talib ditanya, siapakah ini yang bersama kamu? Abu Talib tak mengatakan ini anak saudaraku Muhammad. Tak. Abu Talib akan mengatakan ini anakku Muhammad. Maka itu menunjukkan betapa kuatnya ikatan cinta di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bapa saudaranya Abu Talib. Bila mana Abu Talib meninggal, maka ada sahabat yang mengatakan, antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau berkata, satu hari ada orang yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah yang perlu kamu fikirkan ataupun apakah yang perkara yang kamu fikirkan ini tentang bapa saudaramu, sebab Abu Talib telah tiada, sedangkan bapa saudaramu ini sentiasa membentengmu, dan Abu Talib juga tidak kisah orang benci kepadanya, orang marah kepadanya disebabkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Talib sanggup mendepani apa sahaja rintangan di hadapannya. Biarlah Abu Talib dibenci di pulau dan sebagainya, yang penting anaknya ini ataupun anak saudaranya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mampu untuk meneruskan dakwahnya. Maka itu merupakan satu jasa yang besar yang dilakukan oleh Abu Talib, tetapi sayangnya Abu Talib tidak memeluk agama Islam. Maka antara keringanan yang dimiliki oleh Abu Talib ini, Abu Talib merupakan insan ataupun orang yang musyrik, yang kafir, yang mendapat azab yang paling ringan dalam neraka kelak. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Abu Talib ini kedudukannya dalam neraka ialah yang paling atas sekali, bukan yang berada di bawah-bawah. Kerana semakin bawah semakin panas. Umpama orang munafik, Allah mengatakan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di tahap neraka yang paling bawah. Adapun Abu Talib ini, dia berada di neraka yang paling atas, maksudnya paling kurang kepanasannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi menceritakan tentang perihal bapa saudaranya ini. Nabi mengatakan, kalaulah bukan dengan syafaatku pada hari kiamat kelak, maka Abu Talib ini hukumannya api neraka itu hanya akan membakar pada tahap tumitnya sahaja, maksudnya tak sampai ke atas. Dalam riwayat lain juga mengatakan, di hari akhirat kelak dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan api neraka di bawah kaki Abu Talib, kiri dan kanan. Walaupun api itu membakar di bawah sahaja, tetapi itu telah menyebabkan otak bergelegak. Nak kata betapa panasnya api neraka. Itu hukuman yang paling ringan yang diterima oleh penghuni neraka, iaitu Abu Talib. Bayangkan bagaimana orang musyrik yang lain, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana balasan mereka dalam neraka Jahannam kelak. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Maka kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mematikan kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.